Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani untuk hari ini. Kami rakamkan dari World Trade Center Kuala Lumpur dan menjelang Hari Penetapan Calon Pelaraya Negeri Johor dan SOP berkaitan dengan pencegahan COVID-19 bagi pelaksanaan Pelaraya Negeri Johor ke-15 sudah pun dikongsikan ataupun diumumkan oleh Suruhanjaya Pelaraya Malaysia ataupun SPR beberapa hari lalu. Biarpun SOP kali ini berbeza dari apa yang dilaksanakan ataupun dikuatkuasakan ketika Pelaraya Negeri Melaka dan juga Pelaraya Negeri Sarawak pada hujung tahun lalu, tetapi ada beberapa perkara perlu ada penambahbaikan. Gesaan itu dinyatakan oleh beberapa pihak termasuk penalisis pengurusan pelaraya, pemain-pemain politik dan juga badan-badan bukan kerajaan berkaitan dengan pengurusan pelaraya yang adil, bersih dan telus. Dan pada malam ini saya akan bersama dengan Dr. J. Manimaran, penulis buku Pelaraya Demokrasi Malaysia, Tanding Pilih Menang dan juga Takbir, untuk melihat secara lebih khusus apakah SOP Pelaraya Negeri Johor ini akan memberikan ruang yang lebih luas kepada semua pemegang taruh untuk memberikan Pelaraya Negeri ini menjadi satu tanda aras menjelang Pelaraya Umum ke-15 yang kita jangkakan akan berlaku pada tahun ini juga. Jadi Dr. G sudah bersedia. Dr. G, apa khabar? Baik, Azri, apa khabar? Terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Esra Awani untuk memberikan pandangan dan input berkaitan dengan pengurusan pelaraya di negara kita dan berkaitan dengan SOP yang sudah pun dikongsikan. Mungkin dapatan awal dari beberapa perkara yang penting iaitu penjarakan ataupun kempen pelaraya secara fizikal dibenarkan kali ini berbanding Pelaraya Negeri Melaka dan juga kempen yang terhad ketika Pelaraya Negeri Sarawak pada hujung tahun lalu berkaitan dengan ceramah, berkaitan dengan syarahan dan juga kempen juga dibenarkan di tempat yang tertutup pada satu-satu masa hingga jam 10 malam dan durasinya hanya dibenarkan 2 jam sahaja. Berkaitan dengan kempen ziarah rumah ke rumah, kali ini dibenarkan juga sepanjang kempen pelaraya, tetapi dilakukan hanya 5 orang kempen ataupun pekerja pelaraya dengan penjarakan 1 meter antara satu sama lain dan tidak dibenarkan memasuki rumah tetapi hanya di sekitar luar pagar rumah ataupun kawasan perkarangan rumah semata-mata. Berkaitan dengan walkabout kempen dibenarkan, namun diberikan penelitian berkaitan dengan SOP penjarakan dan juga pemakaian pelitup muka dengan ketat. Jadi secara umumnya, adakah SOP kali ini lebih lega kepada pemain politik, parti dan juga jentera pilihan raya ataupun pihak SPR perlu lebih penjelasan berkaitan dengan SOP kali ini, Dr. G? Terima kasih, Haji. Secara keseluruhan, saya melihat bagaimana Tuan Haji melihat sebutkan secara rimpas tadi. Saya melihat bahawa kali ini lebih anjal, lebih ada kelonggaran dan lebih ada kebebasan dan ada kemudahan yang lebih baik berbanding dengan dua pilihan raya negeri iaitu di Melaka yang sangat ketat. Masa tu ramai orang mengamuk, ramai orang marah, kecewa. Dan kemudian ada sedikit penambahbaikan di Sarawak sedikit. Lepas tu kali ini saya rasa penambahbaikan itu lebih baik. Kemudian itu lebih jelas dan apapun saya melihat bahawa saya hasil perkongsian bacaan saya di media dan bila saya berhubung dengan beberapa pegawai parti, pemimpin parti, penganalisis, mereka melihat bahawa rasa tak puas hati itu masih wujud lah. Masih wujud, mereka melihat bahawa SOP ini akan mementingkan satu-satu parti tertentu yang mereka menganggap melabel sebagai parti yang memerintah, akan menguntungkan mereka sebab mereka mekanisme jentera mereka lebih kuat dan SOP ini tidak akan menyediaskan peluang mereka untuk dalam gelangan saingan nanti. Saya rasa mereka ada asas untuk mengatakan rasa kekejuan itu masih wujud walaupun penambahbaikan itu lebih baik daripada yang lepas, dua pilihan negeri yang lepas, khususnya dari segi walkabout, dari segi kemudahan untuk bertemu bakal pemilih pengundi mereka lebih baik.
Tetapi ada ruang yang boleh baiki dan bertambah baik. Satu yang saya melihat kekecewaan mungkin satu lagi kerana dalam SOP kali ini juga SPR sebut tentang mesyuarat parti. Mesyuarat parti hanya boleh adakan 4 kali seminggu dalam 2 jam juga dalam bilik gerakan ke apa mesyuarat parti itu. Bermaksud saya rasa kalau mesyuarat parti itu patut diberi kelonggaran. Biar mesyuarat itu diadakan sebab saya rasa sebagai parti yang bertanding ataupun calon bertanding, mereka akan mengadakan mesyuarat setiap hari, sama ada yang sebelah pagi, petang ataupun untuk buat postmortem selepas malam, tengah malam. Saya rasa itu perlu diberi kelonggaran. Yang jelas pada pandangan saya, di mana tak ramai orang yang bangkitkan benda itu, termasuk parti-parti politik, mesyuarat parti itu patut diberi kebebasan. Tak perlu ada SOP yang ketat sebab mesyuarat itu mesyuarat mereka. Mereka tak bertemu dengan pemilih. Dan balik kepada yang ceramah syarahan 2 jam sehari itu, saya rasa mungkin itu juga ada asas. Mungkin SPR boleh bagi kelonggaran lagi sedikit untuk tambah waktu ataupun mengadakan tempoh tu setiap 2 jam mereka berhenti dan sanitize, bersihkan bilik mesyuarat ataupun dan kemudian disambung dengan sesi kedua boleh diadakan. Bagi lagi sedikit kelonggaran sebab akhirnya kita mengadakan pelarian untuk memberi maklumat kepada pemilih, pengundi untuk membuat informed choice. Kita sediakan maklumat secukupnya kepada pemilih, pengundi untuk mendapatkan maklumat yang secukupnya daripada parti-parti politik ataupun calon-calon yang bertanding. Kemudian dipanggil walkabout dan ziarah dari rumah ke rumah, saya rasa itu dah cukup bagus. Sangat saya rasa satu mekanisme yang baik diwujudkan oleh SPR. Keseluruhan saya melihat bahawa SOP ini bertambah baik. SOP ini kalau kita melihat, bagi kita banyakkan masa kita hanya bercakap tentang, membicarakan tentang SOP tentang kempen. Tetapi SOP juga ni merangkumi 8 lagi aktiviti iaitu penanaman calon, pengirian undi, penjumlahan undi, bilik gerakan, mekanisme untuk COVID, masa orang mengundi dan sebagainya. So kita kena melihat secara keseluruhan. Keseluruhan itu adalah satu, saya rasa kalau banding dengan yang 2 pelarian negeri yang lepas, saya rasa SOP dari segi di luar kempen, di luar waktu kempen, yang kempen iaitu yang akan bermula pada hari penanaman calon sehingga sehari sebelum hari mengundi. Iaitu saya rasa itu ada kekurangan. Tapi SOP yang lain di luar hari kempen, iaitu di luar hari penanaman calon dan sebagainya, saya rasa cukup baik. Okey, Dr. G, dari aspek penambahbaikan dan juga ada perbezaan yang ketara berbanding 2 pelarian negeri yang lain, iaitu Melaka dan juga Sarawak, memberi juga sedikit indikator bahawa SPR mendengar keluhan dan juga melihat keputusan dan peratusan keluar mengundi yang amat rendah di 2 pilihan raya yang lalu. Adakah ia mencukupi, adakah ia memadai untuk menarik pengundi yang berdaftar dan juga untuk pulang keluar mengundi kali ini? Adakah dengan sedikit kelonggaran yang diberikan ini akan memberi ruang orang yang tinggal di luar Johor untuk kembali pulang mengundi? Orang yang ada di negeri Johor, yang ada di setiap don itu, walaupun mereka duduk di rumah, mereka ada keinginan untuk keluar mengundi. Adakah itu memadai? Sebelum saya jawab soalan itu memadai satu perkara yang penting saya nak sebutkan kali ini. Ini kali pertama berbanding dengan 2 pelarian lepas, kita ada pengumuman SOP itu lebih awal. Yang lepas itu pada hari penanaman calon. Kali ini lebih awal, bermaksud parti-parti pemegang taruh mempunyai cukup masa untuk bersedia untuk hari penanaman calon dan sebagainya. Sama ada soalan yang Tuan Haji tanya tadi, sama ada memadai, tak memadai, saya rasa saya jawab soalan saya adalah tidak memadai. Ya, sebab ini SOP. SOP hanya SOP, tapi kita kena mengambil pendekatan-pendekatan yang lebih konstruktif, yang lebih membina untuk memastikan bahawa bilangan mereka yang keluar mengundi ataupun penyertaan dalam proses mengundi sangat tinggi berbanding dengan apa yang berlaku disaksikan di Melaka dan Sarawak. Di bawah 60-65%, ya, secara peratus 60-65%. Saya rasa kita perlu mengambil tindakan yang lebih baik. Sebab itu saya rasa sebelum saya banyak kali pernah berkata kita kena ada kempen mendidik orang ramai, bukan saja parti politik, agensi-agensi bukan parti politik, terutama SPR
boleh juga menggunakan bantuan media dan juga Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia boleh digunakan jentera mereka untuk mendidik orang ramai. Kita kena mulakan. So saya nampak belum ada proses pendidikan itu belum cukup. Kita kena ke depan. Bukan hanya SOP. SOP hanya membawa sedikit penambahbaikan akan dalam negara bermaksud ahli-ahli politik, ejen tidak boleh mengundi di luar negara. Mereka bertemu di dalam negara, mereka tidak boleh keluar negara. So, bagi maksud kita gunakan pendekatan media, boleh kempen untuk mendidik bahawa setiap hari kita akan ada program publicity tentang pilihan negeri ini, bahawa kita perlu ada mekanisme-mekanisme pendekatan-pendekatan yang berbeza dengan kekumpulan sasaran sama luar bandar dan bandar. Kita kena didik bahawa ini adalah pilihan raya ini penting, pilihan raya inilah hak setiap pemilih, pengundi, mereka juga ada tanggungjawab. Hak dan tanggungjawab mereka ada di sana. Mereka perlu didik. Sebab saya takut SOP juga, SPL juga boleh, mereka dah sediakan SOP, itu mekanisme. Tapi mereka kena sampaikan message, the storytelling. Message itu kena disampaikan kepada orang ramai, bukan saja di Johor, di luar seluruh Malaysia, bahawa pilihan raya kita adalah selamat. Kita kena tingkatkan keyakinan. Kita kena wujudkan keyakinan bahawa mereka tidak perlu bimbang untuk keluar mengundi. Mereka tak perlu dengan krisis kesihatan yang wujud sekarang. Krisis ini sebahagian daripada hidup kita. Kita berada dalam endemik dan sebagainya. Kita kena beri keyakinan. SOP itu ada, tapi sekarang adalah mesej bahawa kita kena beri keyakinan kepada orang ramai untuk keluar mengundi. Kalau tidak, kita akan belanjakan duit, 65%, 60% yang akan keluar mengundi tak mencapai. Di beberapa negara, Tuan Najib, di beberapa negara macam Korea Selatan, Sri Lanka, mereka telah mengadakan pilihan raya masa COVID. Tetapi jumlah yang mereka yang keluar mengundi pada masa COVID tahun lepas lebih tinggi daripada sebelum COVID. Sebelum pandemik. Bermaksud, pandemik bukan sebab untuk katakan bahawa pandemik orang akan kurang mengundi, tidak. Tapi kita kena mengambil langkah bimbingan, pembelajaran, kempen tu kita kena mengalah kepada mendidik orang ramai bahawa inilah pilihan raya, ini untuk mereka. Literasi pilihan raya itu kena ada. Okey, untuk membuka literasi politik yang lebih luas, kalau kita merujuk kepada SOP yang diumumkan, diperkenalkan oleh SPR untuk pilihan raya negeri Johor kali ini, seolah-olah ia memberikan sedikit kelebihan dan sentiasa dianggap begitu kepada parti pemerintah. Misalnya, parti pemerintah boleh menggunakan kempen berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kerajaan, sama ada berbentuk perasmian projek, perkumpulan untuk merasmikan pelbagai inisiatif-inisiatif baru, sama ada jabatan kementerian dari peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri. Dan itu diperkatakan oleh pihak pembangkang. Kerana apabila dikatakan hanya dibenarkan di kawasan tertutup pada setiap hari hanya 2 jam hingga 10 malam, ini juga memberi satu limitasi kepada pemain politik yang lain. Kerana dengan ruang yang terhad, mereka memerlukan ruang ceramah kempen yang lebih terbuka. Kalau di tempat terbuka, saya rasa kalau pihak KKM boleh memberikan indikator bahawa tempat terbukalah yang lebih selamat berbanding tempat tertutup dengan varian baru Omicron ini, mengapa tidak dibenarkan dilakukan di tempat terbuka seperti di Padang, di restoran yang tidak ada penghawa dingin ataupun seumpama dengannya. Jadi keluhan pihak tertentu mahu ruang demokrasi, ruang kempen itu dilanjutkan mungkin hingga 12.30 malam, dan kapasiti itu diluaskan di tempat yang terbuka dan ditambah kapasiti berbanding hanya 50% di kawasan yang tertutup. Apa pandangan Dr. G? Saya sangat setuju dari segi aspek kesihatan. Tempat terbuka itu lebih baik, ya, lebih baik untuk kita mengadakan pertemuan, mesyuarat dan sebagainya. Khususnya sekarang kita mengadakan syarahan ceramah, ya. Patut itu dibenarkan, sebab kalau tidak, kalau tempat tertutup, kemudian ruang udara ataupun kesesakan, saya rasa tak banyak tempat yang ada kemudahan mesyuarat ataupun syarahan selama untuk 100 orang. Saya rasa SPR dalam aspek ini perlu dikaji balik. Saya setuju beberapa pandangan diberikan oleh pelbagai pihak bahawa mereka dibolehkan mengadakan ceramah di luar kawasan. Yang membolehkan tak apa, 100 orang pun tak apa, mengadakan di luar kawasan, tetapi melanjutkan masa sehingga 11 malam
Sedangkan kalau kita pergi ke restoran pun kita boleh makan sehingga 11 malam, 12 malam. Saya rasa apa tidak pilihan raya yang kita adakan 5 tahun sekali, kita memberikan kemudahan ini kepada semua parti politik, termasuk juga yang calon-calon bebas yang mereka mungkin tiada tempat mesyuarat dan yang lengkap. Kita memberikan peluang. Asalkan tempat itu terbuka, mendapat kebenaran daripada dibenarkan oleh KKM dan juga dibenarkan oleh polis memberi permit. So inilah antara keluhan-keluhan saya melihat, saya baca dalam media, beberapa parti politik melihat bahawa sekali lagi mereka buat persepsi ini SOP yang walaupun SOP ditambah baik tapi masih mempunyai satu persepsi ini memihak kepada parti-parti tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu. Persepsi itu akan masih wujud. Saya rasa kita boleh baiki. Itu saya kata dari awal. Ada beberapa ruang yang boleh dibaiki, antaranya ialah tempat yang luar. Mesyuarat parti diadakan tiap hari. Jangan hadkan hanya 4 hari dan sebagainya. Kita kena luaskan. Kalau tidak, semangat demokrasi itu akan ada kecacatan. Walaupun ada penambahbaikan dalam 4 bulan lepas daripada Melaka, kita pergi negeri jiran Melaka, ada penambahbaikan. Saya rasa SPR boleh baiki. Saya rasa masih ada masa beberapa hari lagi sebelum penetapan calon. Benda itu boleh dikemaskan, dibaiki. Akhirnya, pilihan raya untuk kita dan untuk mengundi. So kita patut memberi ada supaya pilihan raya ada yang berpandangan bahawa SOP ini tidak mewujudkan gelanggang yang adil. Ini persepsi. So saya rasa kita boleh baiki. Asas tu ada tapi kita boleh baiki kekurangan-kekurangan yang dibangkitkan itu. Antara aspek baru yang diperkenalkan dan diumumkan baru 2-3 hari ini, di mana Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengumumkan media rasmi kerajaan dibenarkan menjadi medium memperkenalkan semua calon termasuk calon parti pembangkang. Mungkin reaksi respon Dr. G tentang hal ini. Saya rasa ini patut. Ini memang patut dilakukan dari masa di Melaka dan masih di Sarawak. Saya seorang yang antara ahli tetap dalam ERC. Saya telah diberi mandat untuk mengetuai kluster media dan pilihan raya. Saya telah mencadangkan perkara ini supaya RTM ataupun Kementerian Komunikasi dan diberi tanggungjawab kepada SPR untuk mengadakan satu saluran penting, satu saluran khas menjelang pilihan raya ini. Mengadakan saluran khas untuk semua parti. Semua parti itu terlibat mengambil bahagian untuk berkempen untuk menyampaikan mesej mereka. Saluran khas, saya rasa itu boleh dilakukan bersama dengan saya rasa Awani pun akan boleh bantu dalam hal ini sebab siaran 24 jam kita boleh sediakan. Kalau kita tak boleh kempen secara semuka atau apa sebagainya, ada had. Sudah sampai masanya kita SPR diberi tanggungjawab sebagai pengurus pilihan raya. Mereka mengetuai jawatankuasa ini supaya dan dia ada wakil-wakil daripada pelbagai pihak, pemerintah, agensi kerajaan, akademik, media. Jawatankuasa ini akan memantau kempen dan juga kita sediakan ruang khas di TV dan radio dan TV untuk ramai parti-parti dan semua calon dan semua parti itu berkempen membentangkan mesej mereka. Kita sudah sampai satu tahap, kita perlu ada. Di setengah negara dah mula melangkah ke arah itu, khususnya dalam tempoh COVID. Saya rasa SPR boleh mulakan di Melaka, di Johor pada hari ini. Dalam pilihan raya negeri ini, patut dimulakan sebagai projek perintis dengan sediakan saluran khas. Saya mengalu-alukan cadangan tersebut dan kami pun telah mencadangkan dalam laporan ERC yang telah diberikan kepada kerajaan 2 tahun lepas. Kalau itu dapat dilaksanakan, pastinya rakyat dan juga pemerhati pengurusan pilihan raya ingin mahu lebih ketulusan ruang demokrasi ini diberikan sebaik mungkin kepada semua pihak, sama ada calon, parti politik dan juga jentera yang mencalonkan setiap ahli mereka untuk bertanding pada pilihan raya kali ini. Kalau di negara lain, setiap kali pilihan raya umum ataupun pilihan raya penting negara mereka ada perdebatan bagi calon-calon, bagi calon Perdana Menteri ataupun calon Presiden mereka. Tetapi mungkin format first past the post di negara kita tidak memilih Presiden ataupun Perdana Menteri dalam setiap pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri. Jadi adakah wajar juga kalau Esra Awani sentiasa membuka ruang ini kepada wakil parti
ataupun siapa-siapa sahaja yang berpartisipasi dalam setiap pilihan raya untuk berdebat, untuk meletakkan agenda, naratif dan juga manifesto mereka untuk dinilai oleh pengundi. Adakah wajar juga pilihan raya negeri Johor menjadi satu benchmark untuk semua pihak datang ke televisyen secara langsung untuk membawa agenda mereka dan dinilai oleh pihak pengundi di Johor? Ya, sangat satu pandangan yang kenyataan yang sangat rasa konstruktif daripada Haji. Sebab salah satu perkara dalam yang disebutkan oleh SPR dalam SOP yang dikeluarkan untuk Johor seperti di Melaka dan Sarawak ialah mereka SPR kata mereka menggalakkan parti-parti ataupun calon-calon bertanding digalakkan menggunakan media arus perdana, akhbar dan sebagainya. Kalau dalam keadaan begitu, saya rasa kita patut adakan debat sebab media pada hari ini dalam keadaan kita nak secara bersumuka medium menjadi satu wacana yang sangat penting, platform yang sangat penting untuk setiap orang menyampaikan mesej. Kalau kita bertolak dari sana bermaksud kita perlu adakan debat, terutama mereka yang bakal dinamakan sebagai bakal Menteri Besar Johor. Kita cerita pegawai negeri, pilihan raya negeri, ataupun ketua-ketua parti, wakil parti boleh mengambil bahagian. Benda tu saya rasa awal ni dengan beberapa media telah cuba masa di Melaka hari itu, bulan November. Saya rasa perkara itu kita dah sampai satu tahap, kita debat untuk menampilkan apakah manifesto kita. Apakah janji kita? So at least rakyat boleh tahu. So dalam itu mereka wakil yang menjadi debat untuk parti, mereka boleh kemukakan manifesto, janji mereka, calon-calon mereka yang bertanding, semua itu boleh disekaligus,kan dalam debat tersebut. Saya rasa kita dah sampai satu tahap, debat tu juga perlu digalakkan. Kalau kita menggalakkan debat di universiti, di kalangan pelajar dan sebagainya, dan ada juga beberapa ahli politik telah debat dalam isu-isu tertentu di negara ini dalam tahun lepas dan beberapa tahun lepas, kita dah sampai suatu tahap, kita perlu galakkan debat secara terbuka. Biar rakyat, kita berhadapan dengan rakyat. Akhirnya bila kita rakyat dan memberi kita mandat. So kita balik kepada rakyat, ini adalah saya punya janji. Ini adalah janji manifesto saya. Ini saya nak lakukan. Why not berdepan dengan saya? Rasa tiada media yang akan menjejak, mengganggu, menggugat kredibiliti seseorang bila mereka terlibat debat. Debat itu satu proses yang profesional. Saya rasa patut kita galakkan, patut tingkatkan, kita dah jadi satu masyarakat yang matang untuk menerima pandangan semua pihak. Kita patut galakkan, Haji. Okey, akhir sekali untuk melihat peratusan keluar mengundi lebih baik berbanding dua pilihan raya negeri yang lepas, apa perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak SPR dan juga pemegang taruh pilihan raya? Kalau berkaitan dengan undi 18 dan juga pendaftaran automatik yang dikatakan akan menjadi game changer untuk pilihan raya negeri Johor, ia tidak akan ada makna apa-apa kalau peratusan mengundi mungkin sama ataupun lebih kurang berbanding dua pilihan raya negeri yang lalu. Jadi ini juga menjadi perdebatan bagaimana kita ingin melihat perubahan menjelang pilihan raya umum akan datang, tetapi jika semua akses dan juga literasi politik yang diberikan kepada rakyat negara tidak diambil peluang ataupun tidak diguna sebaik mungkin oleh pemilih berdaftar di negeri Johor kali ini? Pada pandangan saya, pertama kita kena mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan keyakinan. Kalau kita boleh lakukan perkara ini, dalam apa juga cara kita patut lakukan untuk menarik seramai mungkin. Pertama ialah dalam SOP kita ada sebut dalam banyak kali dalam pilihan raya negeri, banyak kali disebut SOP tentang COVID dan mereka yang dijangkiti tidak boleh datang mengundi. Saya rasa pertama kita kena memberi kepada mereka dan jangan sesiapa yang berminat, sesiapa saya rasa bimbang, was-was tentang keluar untuk mengundi, saya rasa SPR kena sediakan kemudahan undi pos. Pengundi tidak hadir pada hari mengundi, sebagaimana kita sediakan untuk pasukan-pasukan keselamatan dan sebagainya, pengundi tidak hadir. Kita kena sediakan undi pos kepada mereka yang tidak sanggup untuk keluar pada hari sebenar mengundi. Mereka tidak mendatang ke tempat mengundi, mereka bimbang. Normal lah, biasa manusia bimbang. So kita kena mengatasi perkara ini. Pertama, kita kena sediakan kemudahan undi pos.
seramai mungkin. Kalau sesiapa yang tak nak keluar mengundi, mereka masih dalam negara, mereka nak keluar undi secara pos, tidak mahu ada secara fizikal, kita kena sediakan. Begitu juga dengan pesakit COVID-19 yang mereka juga perlu diberi peluang. Kalau mereka COVID di rumah, kita hantar kertas undi pos, mereka undi, masukkan dalam sampul yang dimeterai dan hantar ke tempat mereka sepatutnya mereka undi, mereka dikira. Kemudian yang tadi sebut, semalam saya sebutkan tadi, kita kena sediakan kempen membimbing untuk keluar mengundi. Pada hari ini, mulai hari ini, benda saya tak melihat di Melaka dan Sarawak, kita kena gunakan semua media, sama ada media arus perdana, media online, social media. Saya rasa semua media sanggup sedia bekerjasama dengan SPR, biar SPR dah call, buat satu panggilan, datang jumpa kami, bantu kami, kita turun. Begitu juga pengamat taruh, kementerian, agensi-agensi lain, galakkan semua orang keluar mengundi. Kemudian, parti-parti politik memastikan semua orang keluar mengundi dan memastikan mereka yang berada di luar negara, undi mereka dihantar dengan cepat, hantar dengan segera. Kalau boleh, SPR juga kena sediakan, kalau bolehlah, kita kira undi mereka di kedutaan mereka kita di Singapura ke ataupun negara-negara lain. Kira di sana sesuatu dihantar dengan cepat. Saya takut ada juga undi pos takut lambat sampai. So undi itu akan tidak bernilai. So kita ada 3 peringkat ini dan ada juga banyak cara yang kita gunakan, kita kena kaji, kita tambah. Sebanyak at least kalau tak 65 pun kita sampailah 75% secara purata dalam mana-mana pilihan raya yang kita sebelum ini. Kalau tidak kita rugi mengadakan pilihan raya. Okey, itu yang kita mahukan. Terima kasih Dr. J. Manimaran dan kita akan terus berinteraksi untuk mempromosikan dan juga mendidik masyarakat, memberikan literasi demokrasi berkaitan dengan pelarian negeri Johor ini dari masa ke semasa. Terima kasih Dr. J sekali lagi. Itu tadi temu bual saya bersama Dr. J. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, Tanding Pilih Menang dan juga Takbir, dan juga seorang pemerhati pengurusan pilihan raya di Malaysia. Jadi itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.